أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, kita banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman dan Islam, diberikan kesempatan untuk kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita salat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan majlis ilmu yang diberkati Allah. InsyaAllah pada malam ni kita bacakan satu kitab, Risalatis Sabilul Azkar Iddikar wal I'tibar, iaitu bagaimana peringatan tentang umur manusia, dikarang oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kata Imam Haddad ni, umur manusia ni terbahagi kepada 5 bahagian. Umur kita ni bukan umur waktu kita hidup saja. Umur ni sampai ke akhirat esok dikira umur tu, peringkat demi peringkat. Yang pertama iaitu umurnya waktu sejak dari wujudnya di dalam tulang sulbi ayah dan dalam rahim ibu dan sebelum ia dilahirkan. Maksudnya kita dalam umur pertama tu, sebelum lahir lagi, kan? Umur yang kedua iaitu bila masa kehidupannya sejak ia dilahirkan sehingga ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kedua kita ni waktu sekarang ni lah, kita lahir sampai kita diwafatkan lah, meninggal. Wafat ni bahasa Arab kan, meninggal ni bahasa Melayu, sama je. Umur yang ketiga iaitu masa tinggalnya di alam barzakh, sejak dari wafatnya hingga ke masa ia dibangkitkan. Ini umur kita ketiga, masa alam kubur tu, atau lebih tepat lagi sebut alam barzakh, sampailah dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Umur yang keempat, masa tinggalnya di padang mahsyar sejak dari masa ia dibangkitkan sehingga diputuskan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada padang mahsyar tu nak sampai habis hisab, umur yang keempat, lama juga. Di padang mahsyar ni nak tunggu giliran kita punya turn. Allah nak hisab kita tu pun lama. Disebutkan 50,000 tahun. 50,000 tahun bukan tahun dunia, tahun akhirat. Itu yang kata sampai berpeluh. Disebutkan hadis Rasulullah SAW, berpeluh sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke dada, sampai dia lemas, kan? Kerana lamanya di padang mahsyar tu. Di padang mahsyar ni pula dikumpulkan. Mahsyar tu maksudnya dikumpulkan. Mahsyar tu padang yang dikumpulkan setiap golongan. Ada golongan-golongan. Orang yang banyak zikir pada Allah, satu golongan, satu kumpulan. Orang yang banyak puasa, satu kumpulan. Orang yang banyak
ngaji satu kumpulan. Orang yang banyak ke masjid, surau, hadir kuliah sebagainya satu kumpulan. Tu mahsyar, dikumpul-kumpulkan. Orang yang banyak ngumpat satu kumpulan pula. Kumpulan membawang dia panggil. Ya. Orang yang banyak mencuri dalam dunia, kumpulan dia. Sebab tu Nabi sebut anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu kasih. Dalam dunia ni kita suka siapa, sayang siapa, kita hormat siapa. Kita hormat, kita suka orang politik sekian ni, duduk dengan dia lah. Ya. Suka artis sekian ni, pemain bola sekian ni, duduk dengan dia nanti akhirat esok. Kita sayang Nabi, banyak selawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Setiap hari 1000 kali selawat. Duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masa yang keempat. Umur yang kelima, masa kehidupannya di negeri yang kekal, sama ada nikmat syurga ataupun kecelakaan dalam neraka. Jadi inilah disebutkan oleh Imam Haddad ni bagaimana umur-umur manusia akan diperhalusi satu demi satu. Maka disebutkan dalam Quran, Allah sebelum surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatkanlah, berilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang yang beriman. Tazkirah ni bagi orang beriman saja bagi manfaat. Orang yang tak beriman pada Allah, yang banyak buat dosa maksiat, fasik, munafik, dia tak ada kesan tazkirah ni. Bagi dia dengar ayat Quran, hadis ni tak ada apa, berlalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kadang-kadang ada siap cabar pula, ustaz, tazkirah ni bagi kat orang lain lah, tak payah bagi kat saya. Oh, bukan main. Kita sebut ayat Quran, hadis, dia sambung dia. Dia kata, ada tak ayat Quran yang lain yang sesuai? Ni macam ayat Quran ni untuk orang lain je, bukan untuk saya. Ayat Quran ni pun nak pilih-pilih, 30 juzuk ni semua sekali untuk kita. Mana ada ayat ni untuk orang ni, ayat ni untuk orang ni, tak ada kan? Ni bagi orang hatinya yang kerah, hatinya mungkin dah hitam, banyak keladak. Sebab tu Allah suruh kita bersihkan hati, kan, sifat-sifat daripada sifat mazmumah, supaya ada sifat mahmudah. Mahmudah ni sifat yang terpuji, mazmumah ni sifat yang terkeji. Ada orang yang rajin semayang, bagus, tu yang Nabi sebut tu dalam hadis. Dia rajin semayang, siang puasa, malam qiyamul lail. Tapi dia kata, Nabi sebut perangai seorang perempuan ni, muslimah ni, masalah dia ni, mulut dia tak boleh jaga dengan jiran, dengan orang lain. Kata buruk orang, cerita buruk, semualah, cerita aib orang. Dan Nabi kata apa? Hiya finnar, dia ni akhirat esok dalam neraka. Walaupun ibadahnya banyak, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya fail, habis teruk. Jadi kita pun jangan menjadi orang yang malang akhirat esok. Ada orang yang semayang bagus, tapi Nabi kata dia semayang, tapi selama umurnya siti nasanah 60 tahun tidak diterima solatnya. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dah kenapa semayang Allah tak terima? Rukuknya tak betul, sujudnya tak betul, wuduknya tak betul, taharahnya tak betul, kan? Dia kalau wuduk tak betul, mandi wajib tak betul, macam mana solatnya betul? Sebab kebersihan taharah ni tak settle, kan? Dari segi solat pula, rukuk sujudnya dari segi rukun tak betul. Ada orang rukuk sampai tangannya sampai ke kaki, salah. Dia rukuk yang betul ni, kita letak air ni, dia tak jatuh, boleh duduk atas badan kita. Sujud yang betul ada 7 anggota, dahi, tangan 2, lutut 2, kaki 2, ya. Jangan kaki terapung pula, kan? Macam-macam orang. Satu lagi pula jenis orang lelaki yang jenis pakai seluar longgar, kan? Kadang kita pergi sembahyang Jumaat tengok ada, kan?
Dia sujud nampak seluar dalam, seluar kecil. Dah kenapa pula semayang nampak dalam? Nampak pula tu habis aurat belakang kan. Tegur sikit begitu, dek, semayang tu tarik sikit. Kalau tak ada tali pinggang, ambil tali rapiah tu, tolong ikatkan. Apa longgar macam tu sampai nampak punggung belakang, teruk kan. Itu laki tu, bukan perempuan. Perempuan lebih lagi pakai telekung sebagainya kan. Orang perempuan pun kena latih sama, supaya pakaian solat, pakaian yang kita bawa keluar tu boleh dibawa solat. Tu yang bagus, tak perlu pakai telekung. Pakai telekung ni sebenarnya emergency. Sebab apa? Sebab pakaian kita tu tak betul tutup aurat. Kalau pakaian kita tu baju kurung, jubah elok, dah ada sarung tangan, stokin kaki semua, tak payah telekung, angkat takbir, Allahu Akbar, tudung pun labuh dah kan. Ni yang banyak nak kena bawa telekung ni sebab tak cukup syarat. Seluarnya ketat ke, bajunya pun ketat ke, apa ke, tak tutup lengan ke, sampai ke siku saja ke, tudungnya kecil ke. Tu masalah tu. Didik anak perempuan kita, isteri kita, supaya pakaian yang kita bawa keluar ni bila-bila masa boleh bawa solat. Kan, pakai seluar pun boleh, seluar yang longgar lah, jangan seluar yang jin pula, jin ketat. Jin tak apa, jin kalau jin longgar boleh kan. Nampak tu caranya nak bagi supaya kita ni nampak Islam ni mudah, tak jadi susah kan. Tu peringatan. Kemudian dalam surah At-Tur Allah sebutkan ayat 29, wa fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Allah sebut, peringatkanlah dan tiadalah engkau dengan berkat Tuhan, kurnia Tuhanmu, menjadi tukang tenung ataupun gila. Allah kata bagi peringatan, kerana itu dengan berkat Tuhanmu. Sebab Nabi ni orang gelar Nabi ni macam orang kata Nabi ni ahli sihir, orang kata Nabi ni orang gila. Tu Nabi Rasul pun banyak dia punya cabaran, nak bagi peringatan kan. Bukan senang, payah. Lepas tu Allah pula perintahkan benda yang pelik pada biasa kan. Contohnya zaman jahiliah Arab ni, anak angkat ni macam anak sendiri. Jadi kalau anak angkat tu kahwin, ibaratnya tu menantu kita lah. Tiba-tiba Allah perintahkan Nabi menikah dengan Sayyidatina Zainab, bekas isteri pada anak angkatnya Zaid bin Harisah. Nampak? Dan yang menikahkan tu bukan orang lain, bukan Abu Bakar jadi Tok Kadi, Allah yang nikahkan. Zawajnakaha, Allah yang nikahkan Rasulullah dengan Sayyidatina Zainab. Maksudnya melawan adat orang Arab jahiliah. Payah nak buat tu. Orang kutuk Nabi teruk lah. Orang kata kau kahwin dengan menantu kau sendiri. Nampak? Payah. Nabi Nuh AS, Allah perintahkan buat kapal banjir kan. Bukan tepi laut, bukan tepi sungai, atas bukit. Orang kata apa, orang gila ke buat kapal atas bukit. Nampak? Isteri dan anak Nabi Nuh pun tak nak beriman, murtad, kafir, kufur pada Allah. Tu Nabi Rasul ni berat ujian. Kalau kita rasa berat ujian kita, Nabi Rasul ni lagi berat ujian. Jadi sabar, kena sabar. Sebut memang mudah sabar, tapi nak kena. Sebab tu bila kita baca Quran, baca hadis Nabi, kita rasa tenang. Sebab yang paling berat ujian ni Nabi Rasul kan. Kita sakit hari ni, Covid lah apa kan, macam-macam penyakit lah. Sakit buah pinggang lah, darah tinggi lah, kecil manis lah, jantung lah, sebagainya. Saya pun baru gagah boleh kuliah ni kan. Sakit sebelum ni. Jadi mana sakit lagi dengan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub lagi teruk sakit dia. Sampai anak dia pun lari, mana harta segala habis, sehingga disebutkan isterinya terpaksa jual rambut. Dah tak ada duit lah, jual rambut. Tak tahulah dulu macam mana boleh jual rambut laku kot kan. Kalau kita sampai tak ada duit jual rambut, kita ada? Tak ada.
Jadi maksudnya susah-susah kita, sakit kita tak sampai seperti para Nabi Rasul. Teruk lagi. Kalau kita miskin, susah, duit tak ada, mana susah bandingkan Nabi Yusuf AS, kena jual jadi hamba. Kita ada kena jual. Oh, siapa nak beli Pak Haji ni RM50? Ada kan? Siapa nak beli anak perempuan ni RM100? Tak ada. Tak ada sampai kena jual jadi hamba kan? Nampak kan? Kita nak dakwah ke orang, orang kata macam-macam, orang kutuk sekian, orang kata belakang kan? Orang kata belakang ni sebenarnya itu sebagai motivasi, sebab dia duduk belakang kita, dia bukan duduk depan kita. Maksudnya kita lebih bagus pada dia kan? Jadi jangan layan orang duduk cakap ni. Sebab apa? Sebab yang paling teruk ujian dakwah ni, Nabi Ibrahim contoh tengok. Bukan setakat orang kata, orang bakar Nabi lagi. Tarik letak satu tempat, unggun api besar. Unggun api ni bukan macam orang masak camping tu. Ni nak dekat dengan api tu pun tak boleh, terpaksa baling dengan, dia panggil manjanik, macam lestik besar tu, baling ke api tu. Bau biar mati cepat. Tapi takdir Allah, api yang panas tak panas, sejuk. Nabi Ibrahim nak kata dakwah ni susah. Nabi Muhammad pun dakwah sampai kena baling batu di Taif kan? Nak sampaikan ke kita ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Susah kan? Kita hari ni macam-macam media sosial ada mudah. Masalahnya bila Allah bagi segala nikmat dah sampai dah syahadah sebagainya, ada pula golongan ni LGBT pula. Ni yang terbaru buat filem gay pula. Entah kat mana pula dilancarkan. Jadi pening habis. Macam mana pula jadi rosak macam tu kan? Masalahnya ada orang yang keluar duit, sanggup bagi duit. Kau jadi gay sebagainya, aku bagi duit bayaran sekian-sekian. Sanggup lah berlakon. Ini bala akhir zaman, orang sanggup buat maksiat dosa sebab duit. Berlakon tu pun sebab duit lah. Berlakon kan kena tengok juga berlakon watak apa. Kalau berlakon yang menyebabkan dapat murka Allah, dapat duit puluh ribu pun tak ada guna kan? Berlakon so buka baju, kita pun sanggup kan? Habislah, rosak lah. Kena tengok juga kan? Jangan fikir oh ni berlakon je ustaz kan? Berlakon pun akan ditanya akhirat esok. Sebab tu tengok macam Bok Lokman tu kan, alhamdulillah hari ni kan, dia sakit lah macam-macam lah kan, apa nama jual tu lah, jual ni lah, apa nama gulai lah kan, buat ayam kampung lah. Kalau dia nak berlakon buat lagu Isabella tu dia buat tu kan. Dia nak dapat duit banyak boleh, dia kata saya dapat puluh ribu, 100 ribu tu biasa kan. Tapi dia berhijrah. Dia fikir tak gunalah nanti, sebab dia tengok kawan dia banyak dah meninggal, lepas seorang-seorang mati, lepas seorang-seorang mati. Dia kata takkan aku nak mati dalam keadaan hidup aku macam ni kan. Dia ubah supaya matinya mati yang baik, husnul khatimah. Artis macam tu pun Allah bagi hidayah. Yang kita datang masjid surau selalu ni, takkan tak ada nak taubat sungguh-sungguh pada Allah kan. Nampak banyak lagi ayat Quran Allah sebut tentang tazkirah ni. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat bagi orang yang beriman kan. Dan Rasulullah SAW kadang-kadang dia rasa sedih kan, bila turun ayat Quran, fatawalla anhum fama anta bimalum, palingkan dirimu dari mereka dan tiadalah engkau tercela. Dan Rasulullah rasa sedih dan Rasulullah bimbang kalau azab Allah itu sudah hampir akan menimpa kaumnya, disebabkan terdapatnya putus asa untuk menarik kaumnya kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka turun pula ayat Quran yang lain yang kita baca tadi, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat bagi orang beriman. Tapi orang yang tak nak beriman, tak nak ambil peringatan,
Ya, Allah kata fatawalla anhum, kamu berpalinglah pada mereka, dah tak boleh nak buat apa lah, kan. Fama anta bimalum, dan tiadalah engkau tercela. Kalau Allah nak turun azab kat orang macam ni, Allah turunlah tsunami ke, banjir ke, taufan ke, ni penyakit covid ni ke apa ke, kan. Sebab tu suatu penyakit yang tak pernah ada sebelumnya, Nabi sebut apabila ada umatku ni melakukan maksiat zina yang berleluasa. Bila banyak sangat melakukan zina, ada satu penyakit yang tak pernah ada sebelum. Dan bila datang bala tu, semua orang kena, yang semayang tak semayang semua kena. Tapi bila meninggal tu, dibangkitkan ikut amalan masing-masing lah, kan. Sama macam waktu banjir ke, tsunami ke, kan. Tsunami Aceh ke apa kan, masjid pun habis kena sekali. Ada yang tak kena, ada yang kena. Ada yang kena heret sampai tepi laut. Sampai hari ni masjid tu kat tengah laut tu, kan. Kalau air pasang sampai ke dalam lah. Kalau air surut boleh masuk tengoklah masjid tu, kan. Nampak Allah nak tunjuk. Okey. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari antara kamu, sentiasa memandang berat terhadap penderitaan kamu, sentiasa mengambil berat terhadap keselamatan kamu, dan terhadap orang beriman dia sentiasa sifat penyantun lagi penyayang. Allah kata Nabi-Nabi ni dia sentiasa ambil berat, dia sentiasa fikir pasal umat dia. Nak wafat tu pun Nabi sebut ummati, 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 ya. Bila turun ayat Quran tadi, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, hal itu sungguh menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dadanya merasa lapang disebabkan Allah telah memilih peringatan tazkirah itu sebagai sifat fitrah Rasulullah, dan berjanji akan memberikan rahmat dan belas kasih kepada makhluknya. Jadi siapa yang taubat pada Allah, yang beriman pada Allah, yang buat amal soleh, Allah akan selamatkan, kan. Allah akan permudahkan. Siapa yang tak nak beriman pada Rasulullah, beriman pada Nabi, beriman pada Allah, inilah mereka sendiri yang tak nak mendapat rahmat Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umat aku ni akan masuk syurga kecuali orang yang tak nak saja. Yang tak nak je masuk. Macam kita inilah, nak ke tak nak pergi masjid ni, nak ke tak nak datang kuliah, nak tak nak je, kan. Kalau ikut jalan kaki boleh, naik motor boleh, naik kereta boleh, kan. Kadang-kadang kalau surau tu jenis apartmen, saya kata tak payah nak start kereta, motor, enjin apa kereta, kan. Sebab turun lift saja sampai dah surau, itu pun tak penuh surau, kan. Yang tangga tu boleh kira mungkin penat, tangga pun 4-5 tingkat je, kan. Tapi yang naik lift ni, turun lift ni, Allah mudah, turun je sampai dah. Tak payah nak ambil kunci motor ke kereta ke, bawa sejadah ke, sampai dah. So itu pun tak penuh, kan. Kesian tengok. Kadang-kadang ada setengah rumah flat apartmen saya pergi ni, dia kata kami ni kena pergi 4-5 orang ni ustaz, balik kampung ke apa. Kalau semua pakat balik cuti, kan, tak ada orang nak azan surau ni, tak ada jemaah. Allah sedih kadang, kan. Orang ramai tengok apartmen cantik, siap ada kolam renang apa, kan. Tapi dari segi imarah rumah Allah ni, dari segi sembahyang jemaah ni tak ada, kan. Sibuk kita sibuk lah, macam mana pun sibuk. Semua orang sibuk 24 jam ni. Tapi ada orang cari masa datang ke masjid surau sembahyang jemaah. Ada orang cari masa datang kuliah, kan, pengajian majlis ilmu. Ada orang cari masa untuk buat ibadah, mengaji sebagainya, zikir, kan. Kalau tak cari masa tu, bila nak mengaji, nak zikir? Nak habis selawat 1000 kali boleh ke tiba-tiba selawat? Tak boleh.
Dia kena ada masa ambil dalam 20 minit ke zikir istighfar selawat Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Allah. Ambil buah tasbih tu, ambil yang tekan-tekan ketik tu kan. Duduk bertafakur. Jangan buka TV, jangan buka handset. Kalau buka tak jadilah kan. Nak mengaji tu lepas subuh contoh kan, buka Yasin, baca Yasin ke Waqiah ke Sajadah ke Ar-Rahman ke kan. Kalau rasa kita dah ada bacaan kita tu, daripada Baqarah tu 5 muka, tengok berapa muka kita boleh baca satu hari. Kita baca 5 muka sehari pun 4 hari dah 1 juzuk kan. Sebab 1 juzuk 20 muka kan. Nampak sikit tapi baca-baca siap 4 hari dah juzuk, 40 hari dah 10 juzuk kan. Cukup 120 hari sekali khatam kan. Saya buat kelas pengajian anak murid ni, buat 5 muka. Hari ni dah juzuk 20 dah, 20 ke 21 kan. Alhamdulillah. Dia pun pakat baca, dia kata terkejut saya dah ada juzuk 20, nak khatam dah juzuk 30. Ayolah baca sikit-sikit tu dapat berkat barakah, daripada nak tunggu Ramadan tu baru nak baca. Bila nak tunggu Ramadan setahun sekali baru nak khatam. Istiqamah baca setiap hari. Sikit pun tak apa, tapi Allah kasih, Allah sayang. Nabi kata amalan yang sedikit tapi istiqamah, istimrar, itu lebih Allah suka daripada amalan banyak tapi bermusim. Tunggu Ramadan baru nak mengaji, baru nak semayang kan. Tak ada Ramadan muka dia tak ada kan. Tunggu nak apa, waktu ada buat makan kambing apa kan, baru nak datang kuliah kan. Lain kali kuliah tu buat kecil, kambing tu buat gambar besar kan. Hari ni makan kambing, kuliah disediakan kecil bawah, jadi nampak kambing tu besar ni kan. Tak apalah, janji orang datang masjid, dia datang sekali-sekala waktu kambing pun kambing lah kan. Jangan semayang sebab kambing sudah kan. Ada setengah orang nak kena macam tu baru nak datang kan. Buat makan macam Ramadan lah, bubur lambuk kan. Bubur lambuk beratur panjang, dia semayang pun tak lagi. Semayang asar tu dia dah beratur dah. Orang lain baru bagi salam, kita tengok dia beratur dah. Abang tak solat dulu lah. Dia pun sengih. Tak apa, saya beratur dulu lah kan. Banyak lah kau beratur. Semayang dululah baru ambil bubur lambuk tu, baru berkat. Ni nak ambil bubur je lebih kan. Ni kena buat syarat, siapa semayang dapat apa, tiket. Lepas tu baru ambil bubur lambuk. Kau tak semayang kau tak dapat. Buat syarat sikit biar nampak jual mahal sikit kan. Ni kadang orang tak semayang, kadang datang masjid buat apa, pergi buang air je. Sakit perut baru ingat masjid. Mana masjid surau nak buang air besar kan. Tak semayang pun dalam tu kan. Kalau boleh keluar bilik air tu sedekah sikit, RM5 ke RM2-3 kan, untuk kos penyelenggaraan masjid surau ni. Kadang datang masjid buang air pun pam pun tidak, apa pun tidak, pening orang nak bersihkan dia punya kan. Biar semayang dulu kan. Ini kadang pergi masjid semayang tidak, cari tanda aja lebih kan. Okay. Dan ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tertekan jiwanya apabila mendapati kaumnya menolak seruan kebenaran dan enggan mempercayai petunjuk yang disampaikan kepada mereka. Ada Rasulullah sesedih, tekan, tension seperti mana Allah Subhanahu Quran, fala'allaka baqi'un nafsak ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ada kalanya engkau ingin menjerat dirimu kerana kesedihan sesudah melihat tindak balas mereka, kiranya mereka tidak mahu mempercayai keterangan ini, yakni Al-Quran. Baqi'un nafsaka ni maksudnya Rasulullah rasa macam baik mati sajalah. Nak katanya susah dakwah ni, sampai Rasulullah ni rasa macam nak mati lah. Kalau orang biasa ni macam nak bunuh diri lah, tak larat nak tanggung beban dakwah Islam ni. Nak berlawan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Bukan berlawan dakwah tu berbalah mulut saja, sampai perang, sampai mati kan, sampai sahabat ni dia syahid kan.
Bila perang Badar mati semua ni, Abu Jahal sebagainya ni, Rasulullah duduk tepi kubur, tepi apa, dia tanam ramai-ramai kan. Rasulullah kata, hei orang kafir, Rasulullah kata, adakah kamu telah mendapat janji kamu bersama dengan Tuhan kamu berhala dia lah? Sesungguhnya aku mempercayai janjiku, janji Allah padaku. Maksudnya Nabi yakin akhirat tu ada, Allah tu ada, dan kalau mati pun mati syahid. Sahabat pun pelik, ya Rasulullah, boleh ke mayat kafir ni dengar? Kan Nabi kata dia boleh dengar, dia faham apa kita cakap, kan? Cuma dia tak boleh jawab balik lah, jawab balik lari lah, kan? Sama macam kita pergi kubur. Siapa yang ziarah kubur mak ayah dia ni siapa saja, dia tahu siapa yang datang ziarah. Oh, ni anak dia nombor 1, ni anak nombor 2 datang ziarah, ni anak nombor 3 ni tak pernah datang ziarah langsung, tunggu hari raya pun datang ziarah, kan? Itu pun kadang tak jumpa kubur ayah, mana kubur tak tahu dah. Kadang-kadang kan banjir, jadi batu nisan tu lagi dah, kubur kat mana satu tak tahu dah, kan? Tu kita kena jagalah kawasan kubur ni, biar jaga elok. Nanti biar kita mati esok, orang lain pula jaga kita pula, kan? Kalau boleh lepas subuh ke lepas maghrib, kalau tak ada kuliah tu, baca Yasin, sedekah pada orang yang dah meninggal, mak ayah ke saudara mara, adik beradik. Nanti dengan berkat amalan kita tu, kita mati esok, orang lain pula baca kat kita Yasin, tahlil, kan? Bukan lama pun, baca dalam 15 minit, 20 minit, bacalah kejap. Kalau boleh keluarga kita tu kita buat program, hari ni tak ada apa, lepas maghrib ataupun lepas subuh ke, bila-bila pasar pun boleh, kan? Kita kumpul buat baca Yasin, baca tahlil. Hari ni dah boleh pakai apa, online kan, internet tu, Google Meet lah, pakai Zoom lah. Buat ramai-ramai yang duduk Kedah ke, duduk Johor ke, duduk Sabah Sarawak, kita baca sekali Yasin, supaya orang yang dah meninggal tadi dapat manfaat. Nanti kita pula meninggal, orang pula baca kat kita, kan? Nanti kita seronok dalam kubur esok, orang sedekah pahala, kan? Kalau kita pun tak ingat dah orang mati esok, bila kita mati esok nanti orang pun tak ingat kita dah. Dia meninggal, siapa tak ingat dah. Anak pun kalau sibuk dengan harta apa semua, tak ada nak baca Yasin tahlil lah, kan? Sibuk, kadang tak mati lagi berebut dah duit harta, ni lagi malang, kan? Dan ketahuilah bahawa umur itu suatu masa yang berlalu dari zaman, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wala adrakum bihi faqad labistu fikum umra min qablihi afala ta'qilun. Surah Yunus ayat 16. Katakanlah, kiranya Allah mengkehendaki, nescaya tiadalah ku bacakan ayat itu kepada kamu, dan tiadalah dia mengajarkan pula kepada kamu. Sesungguhnya aku telah berada bersama-sama kamu seumur sebelumnya, tidakkah kamu dapat memikirkannya? Jadi umur yang dimasukkan Rasulullah ni, yang Allah sebut dalam ayat Quran ni adalah umur 40 tahun daripada Rasulullah lahir sampailah Rasulullah jadi Nabi Rasul. Jadi maksudnya kaum dia ni, kaum Quraisy, kaum orang Mekah, musyrikin Mekah ni duduk dengan Nabi ni lama dah, kan? 40 tahun. Panggil Nabi pun Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi bila Nabi dakwah Islam, tak percaya Rasulullah, tak percaya Nabi, kan? Tu Nabi ni dia dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Bila Allah perintahkan dakwah secara terang-terangan, Nabi panggil kaum dia, kaum Bani Hashim, Bani Muttalib, kan? Kaum kerabat dulu. Kemudian Nabi kata, kalaulah aku sebut belakang ni ada penceroboh, pencuri, kamu percaya tak belakang bukit ni? Semua kata percaya, kan? Maka Rasulullah apa sebut? Maka hari ni aku nak sebutkan, aku adalah seorang Nabi Rasul yang Allah utuskan, dan hari kiamat tu pasti berlaku, kan? Dan semua orang akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat esok, di padang mahsyar. Abu Lahab dia kata, celaka engkau Muhammad, kan?
kau himpunkan kami ni nak sampaikan dakwah Islam ni, kan? Maka Allah sebutlah balik surah Al-Masad tu, celaka Abu Lahab, kan? Kalau nak katanya Abu Lahab ni dia yang paling gembira kelahiran Rasulullah. Bila Rasulullah lahir tu, dia bukan sembelih seekor lembu, seekor unta, seekor kambing, beratus-ratus ekor, kan? Kalau nak kiranya yang menyambut Maulidur Rasul ni paling hebat meriah ni Abu Lahab lah, waktu kelahiran Rasulullah. Tapi bila Rasulullah sampai ke Islam, tak nak beriman pada Nabi, tak nak beriman pada Rasul, sebab dia lebih penting kan berhala-berhala tu, Lata, Uzza, Manat, tu berhala-berhala dia zaman jahiliah. Yang paling besar apa nama, Uzza kan, Lata kan. Dia bersiap boleh sembelih korban sebelah berhala. Buah nama anak pun nama berhala tadi, kan? Paling besar bermanat kan. Jadi dan keliling Kaabah tu ada 360 berhala. Bila Nabi buka Mekah, Fathu Mekah, Nabi seorang-seorang dia pecahkan berhala tu satu-satu. Gagah, hebat, kuat Rasulullah. 360 berhala, 360 Nabi seorang pecahkan. Berhala Lata tu Nabi suruh Abu Sufyan pecahkan. Abu Sufyan bin Harb, waktu Fathu Mekah tu dia masuk Islam. Berhala Uzza Nabi suruh Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dengan Abu Sufyan ni dulu memang jahiliah, sembah berhala. Yang tak sembah berhala ni apa nama, Sayyidina Ali. Sebab tu dia sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali yang dimuliakan Allah wajahnya, sebab dia tak pernah sujud ke berhala, ya. Yang lain-lain daripada banyak zaman jahiliah lu macam tu lah, ya. Maka Khalid Al-Walid pecahkan patung ni, patung apa nama, Uzza. Abu Sufyan pecahkan patung Lata. Nabi 360 berhala sekeliling Kaabah tu Nabi pecahkan, kan? Jadi jangan pelik hari ni kalau kita tengok macam mana Saudi ni boleh buat kelab malam halal pula, buat pula konsert pula, bukan sikit-sikit orang, 250,000 tiket terjual. Bukan 250 ringgit, 250,000 tiket penuh, suku juta orang tengok konsert. Punyalah Saudi ni kemaruk nak tengok konsert, kan? Tudung habis cabut lah, pakai serban pun ada juga, dengan jubah-jubah terkedek-kedek datang konsert, kan? Punyalah nak menyambut, nak seronok jahiliah, padahal Mekah Madinah pun situ juga. Ni keturunan Abu Lahab ni, keturunan Abu Jahal kan, perangai dia. Dan Nabi memang sebut dah akhir zaman ni datang Dajjal, dan tanduk syaitan ni akan keluar daripada Najd tu di Saudi lah. Maksudnya fitnah besar ni berlaku. Dan memang kerajaan Saudi ni dia tangkap ulama-ulama yang mana lawan dia, yang mana waktu tengah doa ni, ya Allah kau berikanlah peringatan pada kerajaan Saudi ni sebab dia buat konsert lah maksiat sesian. Tengah doa ni polis angkat masuk lori, macam FRU kan. Tok imam ke mana ulama ke lawan dia, habis kan. Mekah tak Mekah, Madinah tak Madinah, dah perangai jahiliah rosak. Mana ada syekh-syekh ulama tegur ceramah, tangkap masuk penjara, pun kena pukul, tumbuk, kan. Tu tengok jahat, kan. Dia nak mempertahankan perangai buruk dia, kan. Biarlah kena tangkap ke betul. Imam Ibn Taymiyah tu dia kata apa? Kalau aku ditangkap masuk penjara, aku beruzlah. Kalau kena buang negeri, aku berhijrah, aku melancung, kan. Kalau dibunuh aku ni, aku syahid lah, kan. Jadi nak buat apa kita takut nak menyatakan kebenaran Islam? Mati semua mati. Macam Syekh Ahmad Yasin, dia mati kena bom tu kan, Apache tu, helikopter. Itu pun setiap malam tu nak kata nak bunuh ulama. Syekh Ahmad Yasin ni duduk atas kursi roda ni, wheelchair, bukan larat pun, tapi ilmu dia, ceramah dia tu, dari segi semangat membangkitkan jihad tu, hebat. Jadi Yahudi lebih takut dia ni yang duduk atas kursi roda daripada orang lain yang sihat. Tiap-tiap malam cari dia mana,
Nak bom dia, kalau boleh dia tidur mana, bom meletup situ. Dan tiap-tiap malam dia tukar tempat tidur dia, rumah ni kan. Sampai satu hari dia semayang subuh kena bom. Masuk waktu dah, azan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi disebutkan tadi tentang peringatan bagaimana umur manusia itu terbahagi 5. Daripada mula zuriatnya itu dalam tulang sulbi laki ke dalam rahim wanita sebelum dilahirkan. Umur yang kedua daripada lahirnya manusia sehinggalah meninggal, wafatnya.
Umur kita yang ketiga ketika keluar manusia daripada alam dunia ni, meninggal, wafat, sehinggalah dibangkitkan pada tiupan sangkakala, kan? Umur yang keempat apabila dibangkitkan daripada kubur tadi, sehinggalah selesai urusan di padang mahsyar, sehinggalah titian sirat mendapat kitab amalan masing-masing. Dan umur yang kelima kita ni, inilah umur yang kekal, sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi 5 umur kita ni, kan? Dan disebut tentang di padang mahsyar esok. Saya sebut sikit bagaimana Allah sebutkan setiap manusia ni pada padang mahsyar esok dia akan membawa amalan dia masing-masing. Amalan yang soleh dia akan mengiringi tuannya, dan tuan badan yang bawa amal soleh ni hati dia tenang, tenteram. Amalan yang jahat pula akan mengancam tuannya dan mencelanya. Dan siapa yang membawa amalan yang buruk, yang jahat ni, maka buruklah akibatnya, kan? Dan disebutkan golongan ahli pada mahsyar ni, manusia itu terbahagi kepada 3 golongan. Satu golongan yang menunggang, wallahu alam, menunggang kuda ke menunggang apa. Yang kedua golongan yang berjalan kaki. Yang ketiga golongan yang berjalan di atas kepalanya sendiri, berjalan guna kepala, wallahu alam. Na'udzubillah min zalik, terherut muka, kan? Dan kemudian Rasulullah berkata, sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, sesungguhnya Allah menjadikan manusia berjalan dengan kaki, berkuasa juga menjadikan manusia ni berjalan dengan kepala. Macam mana berjalan dengan kepala tu, wallahu alam, ikut amalan masing-masing, kan? Sebab itulah kita ni nanti akhirat esok, yang paling banyak amalan itu yang paling untung, bukan yang paling banyak harta. Dalam dunia ni orang bangga-bangga, sombong kadang, kan? Duit aku banyak, harta aku banyak, rumah aku besar, kereta aku besar. Tapi kalau amalan kosong, akhirat esok melopong lah, kan? Sebab tidak ada bekalan yang dibawa akhirat esok. Sepatutnya dengan harta yang ada tu banyak sedekah, banyak infak. Ni kita buat banyak sedekah ni di Kemboja lah, banyak di Bangladesh lah, letak air perigi tu, kan? Sebab tak ada air. Kampung-kampung ni susah, tak ada air. Di Sudan, di Afrika tu, saya dulu belajar di Sudan tu, air tak ada. Nak solat pakai ni lah, tayamum, kan? Cuba kita bayang, nak minum pun tak ada air, tunggu air hujan. Nak belajar pula, belajar bukan pakai buku. Punyalah miskin susah ni, ambil papan, dia ada papan macam dia panggil lauh, kemudian dia ambil arang, tulis. Yang hafal Quran pun macam tu juga. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Salin, ustaz tulis, dia pun salin. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal sampai habis, ingat. Dah ingat, padam macam mana? Ambil air, padam. Itu pun kalau ada air lah, air pun terhad sikit. Lepas tu salin lain pula sampai habis 30 juzuk. Tu hebat. Kita ni Quran ada, berabuk Quran. Saya baru ni pergi satu masjid ceramah. Lepas tu kita nak ambil lah, nak baca surah Yasin ke apa, kan? Baru nak ambil tu berabuk tangan. Allah, lamanya Quran ni orang tak baca, kan? Maksudnya kadang-kadang Quran yang duduk di masjid surau ni, kan, banyak-banyak tu orang tak ambil pun, tak tengok pun. Rugi, kan? Ambil baca Quran tu, kan? Kalau boleh setiap orang yang datang tu, setiap kali datang masjid ambil satu Quran baca, setiap kali datang ambil Quran baca. Jadi semua Quran-Quran yang ada ni paling kurang disentuh, dibaca, ditengok. Tak adalah tersusun kat rak. Kadang saya sedih tengok apa ya, kalau masjid negeri tu, kan, penuh Quran. Itu pun kadang kita belek tengok, Allah, berabuk. Dah siapa nak buka kalau penuh-penuh dalam rak tu? Nak pergi ambil pula jauh-jauh, kan? Sebab tu kadang-kadang ambil, kalau boleh Quran ni letak senang, orang lepas solat nak ambil tu, kan?
Tu tengok kan. Dan disebut lagi bagaimana di padang mahsyar esok ni kan, yang biasa kita dengar lah hadis Nabi tu, sab'atun yazilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang berada di naungan arasy Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan selain daripada naungannya. Maksudnya di padang mahsyar esok panas terik, tapi ada 7 golongan yang selamat sejuk kan. Pertama, imamun adil. Imamun adil ni pemimpin yang adil. Sama ada jadi menteri ke, jadi Perdana Menteri ke, jadi presiden ke, jadi apa ke, jadi YB ke, tu imam adil, pemimpin yang adil, tu bagus. Sebab tu kita kena sebut politik Islam ni penting. Jangan dibuang terus politik tu kan. Yang rosak ni yang rasuah apa tu kan, yang dah dibicarakan ke, ada yang tak dibicarakan ke kan. Ada yang panggil mahkamah dia tak datang pula, sampai hakim pun marah. Ingat ni kedai kopi ke apa kan. Mahkamah kena hadir lah. Ni orang panggil hadir tak berhadir. Ingat, oh saya VIP tak payah hadir. Banyak cantik kan. Ini baru di dunia, akhirat esok Allah panggil lagi kan. Jadi penting lantik pemimpin yang adil ni. Sebab tu dalam doa tu Allah Nabi ajar apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan orang yang muttaqin, yang bertakwa tu sebagai imam. Jadi kalau jadi pemimpin yang adil, yang bagus, ni dapat, dia pertama sekali, first yang dapat naungan arasy Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang sibuk beribadah kepada Allah. Sebab apa Nabi sebut pemuda? Sebab orang tua kalau tak reti lagi nak ibadah tu, orang tua tak sedar diri panggil. Kalau orang muda ni dia payah nak ibadah. Nak cari orang muda, cuba kira tengok orang muda mana yang datang sembahyang Jumaat kan. Orang muda mana yang datang banyak subuh-subuh pagi datang kan. Kadang subuh tu tak ada orang kan. Pakcik-pakcik lah orang tua datang. Hak muda-muda yang kadang-kadang duk lepak kedai mamak kan. Kadang tengok bola lah apa, tak datang masjid. Tu susah. Nak cari orang muda yang beribadah waktu muda ni susah, boleh istiqamah. Yang ketiga, ni alhamdulillah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Lelaki, bila Nabi sebut lelaki termasuk perempuan lah, ia hatinya terpaut dengan masjid, datang selalu semayang jemaah, datang selalu masjid ni. Kalau tak ada semayang 5 waktu ni pun datang je lah. Datang nak mengaji ke, datang nak iktikaf ke, datang nak baca Quran ke kan. Biar sentiasa datang rumah Allah, seronok kan. Kalau bulan Ramadan kan ramai orang iktikaf kan. Bulan-bulan lain kalau tak ada kerja lain, iktikaf. Sebab kadang duduk rumah pun tak ada buat apa, duduk buka TV kan. Lah kali tertidur, TV pun tengok dia kan. Habis masa macam tu. Baik duduk masjid, duduk masjid duduk saja pun dapat pahala iktikaf kan. Kemudian yang tadi berapa dah? Seterusnya, wa rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah pun kerana Allah. Dua sahabat yang berkawan kerana Allah. Ni orang yang soleh, yang baik-baik. Kita datang ziarah kalau sakit kan, tanya khabar. Ini kadang orang sakit kan, banyak mencari ni kan di Facebook lah apa, dia doa lah bagus kan. Semoga dipermudahkan, semoga cepat sihat. Kawan tu jiran dia pergi ziarah lah kan. Hari ni dah boleh ziarah kan. Kena jagalah SOP tu. Tengoklah duduk di luar rumah pun tak apa, bagilah makanan sikit, hololah duit sikit kan. Yang kadang datang ziarah bagus, dia pesan pula kalau ada apa-apa bagi tahu ya. Kalau ada apa-apa bagi tahu. Memang orang tu susah, bagi terus lah, tak payah bagi tahulah kan. Orang tu tengah sakit, tak boleh nak bangun, nak bagi tahu apa lagi, tu sakit, tengah sakit, lah. Kalau ada 100 bagi 100
Ada banyak sikit 2, 3, 400 bagi banyak sikit ni lah. Sekadar yang ada, dia ringan beban. Takkan dia nak pergi minta pula. Sebelum balik nanti bank in duit seganlah kawan tu, dia dah sakit. Kita ni pun jangan buat tak reti. Ni kadang yang jenis tak reti macam tadi saya sebut tu. Dia tengok kat Facebook, dekat WhatsApp, orang ni sakit apa, semoga dipermudahkan, syafakallah. Doa tu bagus. Tapi orang tu kita kenal dah sebelah rumah ke, ataupun boleh ziarah hospital lagi, ziarah lah. Tapi hospital ni tak boleh ziarah lah. Bantu. Paling kurang transfer duit ke dia ni, keluarga dia. Semoga memudahkan. Kemudian warajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian ada lagi iaitu seorang lelaki yang digoda oleh wanita yang mempunyai kedudukan, ada pangkat dan kecantikan. Lalu ia menolak ajakan berzina itu dan berkata, inni akhafullah, sungguhnya aku takut Allah. Ni nak cari orang lelaki macam ni ke? Termasuk perempuan lah, perempuan pun diajak oleh lelaki ke berzina ke, dia kata inni akhafullah, sungguhnya aku takut Allah. Ni yang payah nak cari hari ni kan. Tengok yakin dia, percaya dia pada Allah, takut dia pada Allah, daripada nak buat segala dosa maksiat. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang yang bersedekah lalu disembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanannya. Maksudnya orang yang rajin sedekah, rajin sedekah dia tu, dia tak berkira lah. Berkira dia bagi je sedekah. Orang ni susah, orang ni fakir miskin, orang ni anak yatim, orang ni ibu tunggal, orang ni yang asnaf, bagi-bagi semua. Tengok macam tu, tengok ada di Kuala Lumpur tu kan, apa warung apa, Sahabat. Dia masak nasi 150 orang, 200 orang, 300 orang. Siapa gelandangan ke, asnaf ke, anak yatim ke, ambil je free makanan setiap hari. Sebab apa? Sebab gereja pun hari ni pun dia buat masak macam tu gereja di mana, di KL tu kan, dia masak berapa ratus orang, bagi makan free. Yang naik Mercedes pun berhenti juga, dia ambil. Sebab apa? Dapat makan free. Jadi ada setengah orang Islam yang ada kesedaran, dia kata kalau Kristian asyik bagi makan free ni, lama-lama masuk Kristian orang Islam. Kita masak juga kan. Kalau bukan Kristiannya, kalau tengok agama Sing tu yang pakai serban tu, dia memang kuil-kuil ni selalu bagi makan free. Kalau tuan-tuan tengok yang di Discovery tu, satu hari tu lebih kurang 100,000 orang makan free. 100,000 orang tu makan. Dia punya itulah capati ke, dia punya kuah dal apa semualah, yang dia boleh hidang tiap-tiap hari boleh buat macam tu. Maksudnya dia macam kita hidang untuk iftar lah, ataupun waktu more ke apa kan. Tapi dia ni bukan Ramadannya, tiap-tiap hari. Sepatutnya kita Masjid Surau pun ada bajet sebagainya buat macam tu. Tapi kalau boleh hari Jumaat tu pun tak apa dah. Jangan duk bagi pisang ni, kembung kot kan. Bagi nasi bungkus. Saya tengok kalau ada orang bagi nasi bungkus air lain, air sirap ke apa, bagus masjid ni, surau ni kan. Tak ada lah orang sakit perut. Kadang orang datang tu kerja kilang lah, yang mana-mana lah, duit kadang tak ada kan. Duit ada RM5 nak beli nasi ke, nak isi minyak motor kan. Kan aku makan nasi tak balik rumah dah, tak start motor ni. Kan aku isi minyak, perut lapar pula. Datang masjid dapat makan, alhamdulillah. Nampak kan. Dan terakhir, wa rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir kepada Allah secara sendirian, lalu kedua kelopak matanya mengalir air mata. Zikir, banyak zikir. Ini orang ni diharamkan baginya api neraka, kerana banyak zikir, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala sampai mengalir air matanya. Jadi itulah sebanyak kita pada malam ni doa pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik wal hidayah. Doa pada Allah Subhanahu wa taala semoga dikuatkan iman dan amal kita dalam melakukan amal soleh. Doa pada Allah Subhanahu wa taala diangkat segala wabak penyakit COVID-19 ini, disembuhkan bagi orang yang sakit. Mati kita nanti doa pada Allah mati yang baik, husnul khatimah, bukan su'ul khatimah.
Doa pada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas agamamu dan ketaatan padamu. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah. Ya Allah rezekikan bagi kami sebelum mati esok sempat bertaubat. Wa indal mauti syahadah, dan sewaktu mati esok sempat bersyahadah. Wa ba'dal mauti jannatan wa ni'mah, dan sewaktu mati esok diberikan syurga dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang baik pada Allah SWT, apa yang kurang daripada saya sendiri, jadi sama kita tutup macam dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.